vaksin CoronaVac mungkin boleh rawat penyakit COVID-19. COVID-19, Rusia catat lebih 100,000 kes. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Sebuah syarikat penyelidikan China, Sinovac Biotech, mendakwa mencapai kemajuan besar dalam penyelidikan vaksin COVID-19. Syarikat itu yang diamanahkan kerajaan China untuk melakukan salah satu daripada 4 ujian klinikal turut menyatakan hasil positif daripada ujian eksperimental terhadap monyet dijangkiti COVID-19. Tatkala ujian terhadap manusia baru sahaja bermula, syarikat itu menyatakan sudah bersedia untuk mengeluarkan 100 juta dos setahun untuk melawan pandemik COVID-19. Setakat ini, ribuan vaksin berasaskan patogen tidak aktif telah dihasilkan dan dibungkus dalam kotak dengan nama CoronaVac. Namun kerajaan China masih belum meluluskan penggunaan vaksin tersebut kerana syarikat perlu mematuhi beberapa prosedur wajib. Menurut pengarah pengurusan jenama syarikat itu, setakat ini mereka masih belum pasti bila vaksin 0.5 mililiter itu sedia untuk dipasarkan. Sebelum ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan pembangunan vaksin khusus COVID-19 memerlukan masa antara 12 hingga 18 bulan. Penyakit itu mula menular di tengah China lewat hujung tahun lalu sebelum tersebar ke seluruh dunia. Wabak itu kini sudah menjangkiti lebih 3 juta orang dengan lebih 228,000 kematian di seluruh dunia. Berdasarkan rekod, Sinovac adalah syarikat farmasultikal pertama memasarkan vaksin untuk H1N1 atau selsema babi pada tahun 2009. Hari ini, Korea Selatan merekodkan sifar kes positif COVID-19 tempatan pertama kali sejak pandemik mula dikesan kira-kira 70 hari lalu. Bagaimanapun, pihak berkuasa melaporkan satu kematian baharu menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 247 kes. Setakat hari ini, sebanyak 10,765 kes positif direkodkan sejak kes pertama jangkitan dikesan pada 18 Februari lalu. Korea Utara adalah negara kedua paling teruk terjejas selepas China ketika wabak global itu mula merebak pada awal tahun lalu. Namun langkah ujian secara meluas selain pelaksanaan jarak sosial di kalangan rakyatnya berjaya mengurangkan kadar jangkitan semasa. Pengurangan jumlah kes itu juga membolehkan Korea Selatan mengadakan pilihan raya parlimen pada 15 April lalu, negara pertama bertindak sedemikian selepas wabak maut itu tersebar ke seluruh dunia. Pilihan raya dengan pematuhan kawalan kesihatan itu menyaksikan kemenangan kepada parti pimpinan Presiden Moon Jae-in sekaligus memberi pengiktirafan kepada beliau dalam menghentikan penularan COVID-19. Kerajaan India dilaporkan akan mengeluarkan satu garis panduan baharu lebih longgar pada 4 Mei ini selepas sekatan pergerakan dijadualkan berakhir pada 3 Mei nanti. Menurut Profesor Parikshit Ghosh dari Sekolah Ekonomi Universiti Delhi, ekonomi India amat bergantung kepada Delhi dan ekonomi bandar-bandar besar. Beliau juga mengharapkan kerajaan membuka semula operasi sektor pertanian di luar bandar kerana ia juga adalah bahagian penting ekonomi India. Jumlah kematian akibat COVID-19 di India kini melepasi 1,000 kes selepas mencatatkan peningkatan kes harian tertinggi. Namun jumlahnya masih rendah berbanding negara Eropah dan Amerika Syarikat. Sistem penjagaan kesihatan agak lemah dan kawasan sesak penduduk agak besar menimbulkan kebimbangan bahawa India juga bakal terjejas teruk akibat pandemik yang telah membunuh lebih 228,000 orang di seluruh dunia. Laporan 73 kes kematian harian terbaru turut memberi amaran bahawa negara itu masih belum bebas.
Kekurangan ujian dan pelbagai faktor lain memungkinkan jumlah sebenar jangkitan lebih tinggi berbanding laporan hanya 33,062 kes. Tiada kepentingan untuk China campur tangan dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada hujung tahun ini. Kenyataan itu dikeluarkan jurucakap Kementerian Luar China, Geng Shuang, mengulas dakwaan Trump bahawa China akan melakukan apa sahaja untuk menggagalkan pemilihan semula Trump sebagai Presiden. Jelas Shuang, China sudah menyatakan beberapa kali bahawa pilihan raya Amerika Syarikat adalah isu dalaman negara itu dan tiada kepentingan untuk China campur tangan. Beliau juga mengharapkan Washington tidak mempergunakan Beijing sebagai bahan kempen politik Trump. Shuang merujuk kepada usaha negaranya dalam menghalang penularan COVID-19 dan sumbangan negara itu terhadap usaha antarabangsa menangani wabak. Trump secara konsisten terus menyalahkan China sebagai punca tercetusnya pandemik COVID-19 sehingga membunuh puluhan ribu rakyat Amerika selain menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara. Dalam pada itu, Presiden Trump mengumumkan akan menyambung semula kempen pilihan raya Presiden pada minggu hadapan. Negara itu masih bergelut dengan penularan COVID-19 yang kini sudah merekodkan 61,669 kematian dan kes positif melebihi 1 juta orang. I think so. I think I'm going to Arizona next week. And we look forward to that. And I'm going to, I hope, Ohio very soon. And we're going to start to move around. And hopefully in the not too distant future, we'll have some massive rallies and people will be sitting next to each other. I can't imagine a rally where you have every fourth seat full. Every 6 seats are empty for every one that you have full. That wouldn't look too good. No, I hope that we're going to be able to do some good old-fashioned 25,000 person rallies where everyone's going wild because they love our country. Okay? Trump dilaporkan bakal bersaing dengan bekas timbalan presiden iaitu Senator Joe Biden. Semalam, calon Presiden Parti Demokrat itu menang dalam pemilihan awal di Ohio. Pemilihan melalui undi pos itu dilakukan setelah kaedah biasa dihentikan pada bulan lalu susulan penularan COVID-19. Di sebalik bilangan jangkitan yang semakin meningkat, Naib Presiden Mike Pence pula mencipta kontroversi apabila tidak memakai penutup hidung dan mulut ketika melawat sebuah klinik kesihatan baru-baru ini. Pence dan beberapa pegawai kanannya melawat sebuah makmal di klinik Mayo yang terletak di Rochester, Minnesota. Kunjungannya bagi meninjau perkembangan rawatan plasma darah yang dikendalikan klinik tersebut. Namun dia dikritik kerana tidak mengikut prosedur operasi standard SOP keselamatan kesihatan iaitu memakai penutup hidung dan mulut ketika bertemu dengan kaki tangan di makmal itu. Bagai menegakkan benang yang basah, Pence berkata tindakannya tidak salah kerana telah menjalani ujian seringan COVID-19 dan begitu juga dengan mereka di sekelilingnya. Oleh itu, dia yakin tiada jangkitan berlaku. Namun, tindakannya sebagai pemimpin tidak memberikan contoh yang baik seperti saranan Pusat Kawalan dan Penyebaran Penyakit CDC di Amerika Syarikat. Kes positif COVID-19 di Rusia kini melepasi 100,000 iaitu 106,498 kes dengan tambahan 7,099 kes dalam tempoh 24 jam. Negara itu juga sudah mengatasi jumlah kes positif di Iran serta China dan kini berada di kedudukan ke-8 paling tinggi di seluruh dunia. Tambahan ribuan kes jangkitan sehari memaksa Presiden Vladimir Putin mengeluarkan amaran ia minggu yang amat sukar. Jelasnya Rusia sudah berjaya memperlahankan penularan wabak namun mengingatkan bahawa ia bukan satu jaminan meyakinkan. Pegawai Perubatan Negara itu telah membuat aduan tentang kekurangan peralatan perlindungan diri dan kit ujian apabila kumpulan itu mula prihatin dengan kadar kematian yang tinggi dalam kalangan komuniti perubatan.
Kremlin telah melanjutkan minggu tidak bekerja sehingga 11 Mei ini, manakala nasihat duduk di rumah terus dikekalkan. Tatkala angka jangkitan terus meningkat, Putin berkata Rusia mungkin secara bertahap akan mengurangkan langkah sekatan pergerakan di seluruh negara bermula pertengahan Mei ini. Negara itu juga telah melanjutkan sekatan kemasukan warga asing sepatutnya berakhir hari ini sehingga jangkitan pandemik berakhir. Ratusan migran Venezuela termasuk kanak-kanak dan wanita mengandung yang mahu pulang ke tanah air terkandas di lebuh raya luar Bogota. Mereka perlu segera pulang disebabkan hilang pekerjaan susulan sekatan pergerakan akibat COVID-19 di Colombia. Untuk kali kedua dalam tempoh kurang setahun, kumpulan migran ini kini sekali lagi dalam pelarian. Kali pertama semasa melarikan diri daripada kemiskinan di Venezuela dan kini terpaksa berpatah balik bagi mengelak risiko kematian COVID-19. Kumpulan migran ini terkandas sementara menunggu kelulusan permit pihak berkuasa Colombia sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan ke sempadan negara. Salah seorang migran yang terpaksa mengharungi perjalanan termasuk berjalan kaki selama 12 hari dari negara jiran Ecuador berkata mereka tidak mahu mati di negara orang. Ecuador antara negara Amerika Latin paling teruk terjejas akibat COVID-19 dengan jumlah jangkitan semasa 24,675 kes dan 883 kes kematian. Manakala Colombia pula merekodkan 6,211 kes positif dan 278 kematian. Bagaimanapun di Venezuela, hanya 331 kes positif COVID-19 direkodkan dengan 10 kes kematian. Di Manaus, Brazil, pihak berkuasa kesihatan terpaksa mengambil mayat penduduk yang mati akibat COVID-19 di kediaman masing-masing. Jumlah kematian akibat wabak itu di bandar Amazon itu telah meningkat secara mendadak sejak beberapa hari lalu. Jumlah kematian di Brazil kini sudah mencecah 5,513 kes dengan 79,685 kes positif, tambahan 324 kes dalam tempoh 24 jam setakat Khamis. Brazil, negara Amerika Selatan itu paling teruk terjejas akibat pandemik itu. Pada Rabu sahaja merekodkan 474 kematian dalam tempoh 24 jam. Jumlah itu melebihi negara wabak mula tersebar China yang kini hanya merekodkan 4,633 kematian. Pakar meramalkan kes keseluruhan COVID-19 antara 12 hingga 15 kali lebih tinggi kerana masih banyak kes belum dikesan disebabkan ketidakmampuan pihak berkuasa menjalankan saringan terhadap negara yang dihuni kira-kira 210 juta penduduk. Menurut pihak berkuasa Brazil, kematian dalam kalangan masyarakat orang asli meningkat 15 orang pada Isnin, melonjak 50% dalam tempoh 5 hari terakhir. Presiden Jair Bolsonaro pula sering nyatakan rasa tidak sabar dengan sekatan pergerakan dikenakan Gabunor dan mahu aktiviti ekonomi negara dimulakan segera. Mengulas pertanyaan wartawan tentang peningkatan kematian, Bolsonaro hanya meminta maaf dan menegaskan tidak mampu membuat keajaiban sambil menyatakan beliau bukan penyelamat atau Mesiah, merujuk nama tengahnya Mesias. Sementara itu di Peru, petugas kesihatan mengadakan ujian saringan COVID-19 di sebuah pasar awam selepas 163 peniaga di situ dijangkiti pandemik tersebut. Pasar Caqueta di Lima yang menjadi tumpuan orang ramai bagi membeli bekalan makanan ditutup serta-merta dan dikawal ketat pihak tentera. Kerajaan Peru juga melakukan proses nyahkuman sebaik kluster jangkitan itu dikesan. Ketika ini, Peru mencatat 33,931 kes dengan 943 kematian dilaporkan. Penduduk Dublan terus adakan protes mahu ekonomi negara dipulihkan. Laporan lanjut terus bersama kami dalam Berita Dunia.
Bertemu kembali. Di Mali, kebakaran sisa sampah di sebuah kem perlindungan di Bamako telah menyebabkan lebih 1,000 orang hilang tempat tinggal. Kejadian berlaku pada Selasa apabila ada penduduk di kem perlindungan itu cuba membakar sampah. Namun kerana faktor angin kencang, api merebak ke arah kemah perlindungan pelarian Mali yang diperbuat daripada kayu. Setakat semalam, pihak berkuasa belum lagi menyediakan penempatan baharu kepada penduduk di kem ini. Lebih 1,000 penduduk yang menjadi pelarian tinggal di kem perlindungan di Bamako ini setelah mereka dihalau oleh puak pemberontak dalam krisis keganasan etnik di Mali. Rata-ratanya merupakan etnik Fulani dan telah menetap lebih 2 tahun di kem ini. Di Hong Kong pula, lebih 100 aktivis berkumpul di sebuah kompleks beli belah terkemuka bagi menyatakan ketidakpuasan hati terhadap pemerintah China. Tindakan penunjuk perasaan jelas telah melanggar undang-undang perintah berkurung dan saranan penjarakan sosial. Namun mereka tidak gentar dengan arahan pihak keselamatan untuk bersurai. Aktivis di Hong Kong masih meneruskan tuntutan untuk melakukan revolusi politik di wilayah itu selepas lebih 6 bulan sebelum ini melakukan protes besar-besaran membabitkan pelajar universiti. Sementara itu, Parti Komunis China dijadual mengadakan sesi khas pada 22 Mei bagi memperbaharui mandat politik bagi mendapatkan keyakinan penduduk Hong Kong. Krisis di Lubnan, pertempuran terus berlaku antara kumpulan protes dengan pihak tentera beberapa jam selepas Ketua Bank Pusat menyalahkan kurangnya reformasi kerajaan untuk menangani krisis ekonomi sehingga meningkat demonstrasi rakyat. Gubernur Bank Pusat Riyad Salameh menyatakan demikian selepas protes selama 2 malam berturut-turut yang telah menyebabkan seorang lelaki mati dan puluhan peserta protes serta tentera cedera. Pada Rabu, puluhan peserta protes berkumpul semula di beberapa bahagian utara bandar. Di Mina misalnya, peserta protes bertindak membaling batu dan bom Molotov cocktail ke arah tentera yang kemudian bertindak balas dengan melepaskan gas pemedih mata. Di Sidon pula, media tempatan melaporkan kumpulan protes turut membaling Molotov cocktail dan meracun ke cawangan Bank Pusat bandar berkenaan. Tindakan tersebut menyebabkan banyak cawangan bangunan pusat rosak teruk termasuk mesin pengeluaran wang. Kejatuhan nilai mata wang dan peningkatan mendadak harga barangan telah mencetuskan bantahan di Tripoli pada Isnin sehingga menyebabkan seorang lelaki mati terkena tembakan ketika pihak berkuasa berusaha menyuraikan perhimpunan. Lubnan masih bergelut dengan kemelisiatan ekonomi paling teruk sejak Perang Saudara 1975 hingga 1990 dan kini turut terbeban dengan sekatan pergerakan bagi menghentikan penularan COVID-19. Berhubung COVID-19, negara kecil Mediterranean itu telah merekodkan 721 kes jangkitan dengan 24 kematian. Pihak berkuasa Jerman pula melakukan serbuan di beberapa premis dan masjid yang dikenal pasti menjadi pusat aktiviti kumpulan Hezbollah susulan bimbang ia mempunyai kaitan dengan Iran. Beberapa lokasi di Jerman seperti Bremen, Berlin, Dortmund dan Münster diserbu pihak polis awal pagi tadi meskipun dalam krisis pandemik COVID-19. Sebelum mengisytiharkan kumpulan Hizbullah sebagai organisasi pengganas Syiah, Jerman hanya melihat Hizbullah di sudut politik, membabitkan isu hak kuasa di Lubnan, Palestin, Syria, Iran dan Iraq. Namun selepas proksinya Amerika Syarikat mempunyai isu keselamatan dengan Iran dalam kes tembakan drone yang menyebabkan Jeneral Tentera Iran Qasem Soleimani maut pada Disember lalu, Jerman mula mengetatkan pemerhatiannya terhadap Hizbullah. Terdahulu di Berlin, Masjid Al-Ishad diserbu bagi membantras kegiatan Hizbullah. Disember lalu, Parlimen Jerman turut bersidang dan mengeluarkan satu resolusi untuk mengekang kegiatan Hizbullah dan rentetan itu pelaksanaannya dilakukan hari ini.
Kerajaan Yaman meningkatkan langkah keselamatan kesihatan yang tinggi meskipun 6 kes COVID-19 dilaporkan berlaku. Di sebalik beberapa wilayah berdepan dalam krisis perang dan kes kebuluran, Yaman memerlukan bantuan kewangan untuk melakukan ujian saringan terhadap penduduknya. Sebelum ini, 5 kes COVID-19 yang dilaporkan berlaku di Aden dan sedang mendapat rawatan di sebuah hospital di ibu kota itu. Dan 1 kes dikesan berlaku di Hadramaut. Berikutan kes di Aden itu, Jawatankuasa Peralihan Kerajaan STC mengadakan 3 hari perintah berkurung di kawasan pelabuhan dan beberapa daerah berdekatan. Bagaimanapun, premis perniagaan, restoran dan pasar awam ditutup 2 minggu bagi mengawal penularan pandemik. Minggu lalu, Aden turut dilanda banjir dan apabila berlaku perintah khas tersebut, sedikit sebanyak ia menyukarkan penduduk yang putus bekalan makanan. Qatar mencatat 12,564 kes COVID-19 dan 10 kematian. Justru negara pengeksport minyak dunia itu turut berhati-hati dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik tersebut. Di Doha, Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani meninjau kilang yang baru dibuka khas bagi pembuatan mesin bantuan pernafasan. Dengan jumlah jangkitan COVID-19 yang mencecah 12,000 kes, Qatar bimbang dengan situasi yang berlaku. Barzan Holdings yang bekerjasama dengan syarikat Wilcox dari Amerika Syarikat mampu mengeluarkan kira-kira 2,000 mesin bantuan pernafasan dalam seminggu. Kawalan kualiti produk tersebut turut dipantau Kementerian Pertahanan Qatar, berikutan ianya turut memasuki pasaran ekspor dan mendapat permintaan tinggi. Afrika Selatan mencatat lebih 12,000 kes jenayah domestik melibatkan wanita dan kanak-kanak sepanjang tempoh perintah berkurung di negara itu sejak 27 Mac lalu. Sementara itu, 120,000 panggilan kecemasan diterima mengenai aduan keganasan rumah tangga dan penderaan pada 3 minggu pertama perintah berkurung dilaksana. Perkara itu mendapat perhatian Presiden Cyril Ramaphosa. Tahun lalu, dia memperuntukkan $59 juta bagi membantu pemulihan mangsa seperti penempatan kediaman baru, latihan keusahawanan dan pekerjaan terutama bagi wanita yang kehilangan sumber kewangan untuk memulakan hidup baru. Beberapa NGO berkaitan hak wanita menyatakan kadangkala agak sukar menyelamatkan mangsa apabila pelaku turut berada di rumah yang sama dan mengancam kaki tangan bertugas. Menurut pengarah Institut Pembangunan Wanita Zubeda Dengor, statistik pihaknya mendapati setiap hari 3 mangsa wanita maut akibat kekerasan rumah tangga. Justru dalam tempoh perintah berkurung ini, Kerajaan Afrika Selatan membenarkan wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa untuk keluar segera daripada rumah mereka bagi mendapatkan perlindungan pihak berkuasa. Bollywood hari ini berkabung untuk kali kedua, kali ini atas kematian pelakon popular mereka Rishi Kapoor. Mendiang yang terlibat dalam bidang lakonan selama hampir setengah abad meninggal dunia pada usia 67 tahun setelah menderita penyakit kanser. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan keluarga mendiang, Rishi Kapoor meninggal dunia selepas 2 tahun bertarung dengan penyakit leukemia. Mendiang dilahirkan pada 4 September 1952 dalam keluarga Kapoor yang melahirkan 4 generasi pelakon termasuk anaknya Ranbir. Penampilan pertamanya pada tahun 1970-an menerusi filem epik Mera Naam Joker atau Nama Saya Joker. Menerusi filem tersebut, Mendiang menerima anugerah kebangsaan India selaku pelakon kanak-kanak terbaik. Filem itu diarahkan dan turut dibintangi ayahnya, Raj. Namanya terus terukir menerusi beberapa filem termasuk Bobby. Semalam, pelakon terkenal Irfan Khan, 53 tahun, meninggal dunia selepas bertarung dengan komplikasi kesihatan akibat kanser. Irfan juga adalah penerima aktor terbaik anugerah kebangsaan India.
Perkembangan sukan. Grand Prix Austria akan menjadi perlumbaan pertama dalam kejuaraan Formula 1 atau Formula 1 diberikan lampu hijau untuk disambung jika berlangsung secara tertutup. Menteri Kesihatan Austria, Rudolf Anschober, berkata penganjur perlu mematuhi peraturan tertentu pada perlumbaan yang berlangsung 5 Julai di Red Bull Ring, Spielberg. Anschober memberitahu media tempatan pengesahan untuk mengadakan perlumbaan bergantung sepenuhnya kepada perancangan keselamatan yang diberikan penganjur. Pihaknya hanya membenarkan sesuatu acara berlangsung dengan peraturan tegas dan tanpa penonton. Kerajaan mahukan perlumbaan hujung minggu itu dianjurkan secara litar tertutup dengan orang luar selain pasukan dibenarkan berada di sana ialah rakyat Austria yang terbabit dalam pengurusan perlumbaan itu. Persekutuan Permotoran Antarabangsa FIM dan promotor Dorna Sports mengumumkan pembatalan perlumbaan MotoGP di Jerman, Belanda dan Finland yang dijadual berlangsung pada Jun hingga Julai. Menerusi satu kenyataan bersama, pembatalan disebabkan ketiga-tiga negara berkenaan melarang perhimpunan besar-besaran untuk menghalang penularan pandemik COVID-19. Perlumbaan Grand Prix Jerman dijadualkan dari 19 hingga 21 Jun di Sachsenring, MotoGP Belanda dari 26 hingga 28 Jun di TT Circuit Essen. Litar tunggal menganjurkan GP berkenaan setiap tahun bermula 1949. GP Finland dijadualkan dari 10 hingga 12 Julai buat pertama kali menggunakan litar baharu Kimi Ring. Ketua Pegawai Eksekutif Dorna, Carmelo Ezpeleta, dalam kenyataan meluahkan rasa sedih atas pembatalan ketiga-tiga litar berkenaan. Ezpeleta berharap ketiga-tiganya akan kembali pada tahun 2021 serta menanti penampilan sulung dari Kimi Ring musim depan. Setakat ini, 8 perlumbaan awal musim 2020 sudah dibatalkan atau ditangguh penganjurannya. Program persiapan Kesukan Asia Nagoya 2026 skuad rugby wanita 7 sebelah terpaksa dilewatkan susulan ancaman pandemik COVID-19. Jelas Ketua Jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman, pasukannya sepatutnya melaporkan diri awal April ini di Universiti Putra Malaysia UPM. Menurut Nik Safwan, program berkenaan dibentuk dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN awal tahun ini dengan memanggil atlet-atlet berusia antara 18 hingga 22 tahun. Namun disebabkan oleh COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan, atlet kini berlatih secara individu di rumah masing-masing. Mereka dipantau setiap hari melalui video call yang dikongsi bersama di dalam grup WhatsApp dan juga aplikasi Skype. Kedudukan ranking skuad wanita negara kini di tempat ke-7 di Asia dan ke-3 di Asia Tenggara. Malahan skuad negara juga berjaya untuk kekal bersaing di Siri Asia Sevens pada tahun ini. Meski dalam Perintah Sekatan Pergerakan, pelbagai cara diilhamkan komuniti dunia dalam menceriakan hari-hari sukar melawan COVID-19. Di Brazil, pelukis jalanan terkenal Eduardo Cobra mengilhamkan mural kebersamaan warga dunia dalam mendepani penularan wabak maut ini. Kami rangkumkan visualnya sebagai penutup berita dunia malam ini. Kekal duduk di rumah demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.